Jadi Realme 11 Pro Plus adalah satu lagi peranti kelas pertengahan premium dengan kamera 200 megapiksel yang akan berperang dengan peranti keluaran China lain yang juga menawarkan sistem kamera lebih kurang sama. Persoalannya, adakah kamera 200 megapiksel pada peranti kelas ini sudah memadai ataupun lebih baik gunakan saja peranti dengan 50 megapiksel tetapi kelas mercu? Jadi dalam video ini saya akan kongsi pengalaman penggunaan peranti ini selepas menggunakannya untuk beberapa minggu. Sebelum saya mulakan, anda boleh lihat spesifikasi Realme 11 Pro Plus di skrin sekarang. Baiklah, skrin Realme 11 Pro Plus ini bukanlah yang terbaik kerana masih lagi dalam kelas pertengahan, tetapi saiz 6.7 inci, panel AMOLED dengan kecerahan sehingga 950 nits, kadar segar semula 120Hz pada hemat saya sudah mencukupi dan memadai untuk peranti dalam kelas ini. Lagi-lagi, semasa saya rakam video ni harga masih tak ada tapi dikabarkan bawah RM2,000. Jadi untuk peranti bawah RM2,000 dengan skrin seperti ini, pada saya cukup baik. Cuma kalau saya bandingkan dengan peranti-peranti Xiaomi yang dalam kelas yang sama sudah pun menggunakan skrin Dolby Vision, Realme 11 Pro Plus ni sedikit ketinggalan. Tapi setakat menggunakannya untuk menonton video di YouTube, Netflix, Prime Video, skrin ni tiada masalah. Malah selama beberapa minggu menggunakannya, semua filem-filem dan siri TV yang saya tonton adalah menggunakan peranti ini sahaja. Kadar segar semula 120Hz pun cukup pantas. Tetapi sayang sekali, di sini saya akan masuk kepada prestasi dan perisian pula. Pengoptimasian perisian tidak begitu baik sekali kerana masih akan rasa sedikit lengah masa. Walaupun sentiasa berjalan pada 120Hz, ia tidak rasa seperti menggunakan 120Hz langsung. Ini mungkin kerana chip pemprosesan Dimensity 7050 yang baharu yang masih tidak banyak peranti menggunakannya. Jadi mungkin pengeluar peranti sukar untuk membangunkan dari segi perisian dan pengoptimasian untuk memastikan skrin dan penggunaan yang lebih lancar. Dimensity 7050 ini dipadankan pula dengan memori 12GB RAM yang juga menyokong memori maya lagi 12GB, menjadikan memori dalam peranti ini adalah 24GB RAM dan storan dalaman 512GB. Jumlah storan seakan sebuah peranti mercu tetapi pada peranti kelas pertengahan. Dengan padanan Dimensity 7050 dan memori seperti ini, saya mengharapkan peranti sepatutnya beroperasi pada kadar yang lebih pantas dan mempunyai prestasi yang memuaskan. Dan ini adalah satu perkara yang agak serius dan menjengkelkan. Dari segi perisian pula, Realme 11 Pro Plus menjalankan Realme UI 4.0 berasaskan Android 13 yang mempunyai pengalaman penggunaan lebih kurang sama dengan mana-mana peranti Oppo dan OnePlus yang menjalankan ColorOS dan juga OxygenOS berasaskan Android 13 juga. Cuma Realme ada tambah beberapa ciri yang menarik seperti pengimbas siap jari bawah skrin yang juga berfungsi sebagai pengimbas nadi, dual mode audio dan juga multi screen connect yang membolehkan Realme 11 Pro Plus berhubung dengan mana-mana Realme Pad yang lain untuk menggunakan secara multi tugasan ataupun berinteraksi antara merentas peranti. Baiklah, dari segi bermain permuah pula, saya hanya bermain Marvel Snap, Asphalt 9, dua permuah itu saja kerana permuah grafik tinggi pada peranti ini mengalami masalah lengah masa dan isu memanas yang melampau. Itu saya katakan tadi. Adakah Dimensity 750 membawa masalah MediaTek yang bertahun dulunya terkenal dengan membawa masalah pemanasan dan juga masalah perisian yang tidak begitu lancar? Menurut Realme 11 Pro Plus ini bukan memfokuskan kepada prestasi permuah, sebaliknya adalah fotografi dan juga videografi. Disebabkan itu, peranti ini dilengkapi dengan konfigurasi tri-kamera 200MP, 8MP sudut ultralebar dan juga 2MP sensor makro, dan kamera soft photo pula adalah 32MP. Dari segi penggunaan 200MP ni dilihat cuba memfokuskan kepada ciri zoom. Contohnya apabila anda membuka aplikasi kamera Realme, akan ada mode street yang terkenal. Kali ini Realme menambah ciri zoom yang pintar, yang mana anda boleh tekan pada subjek dan kamera akan zoom secara automatik mengikut lokasi subjek tersebut dan juga mengaktifkan fungsi autofocus untuk anda terus ambil gambar. Bukan itu saja, Realme juga bekerjasama dengan Perkhidmatan Lonely Planet untuk terak air yang unik. Selain itu, dalam mod foto juga ada pilihan 4 jenis zoom, 0.6 sudut ultralebar, 1 kali, 2 kali, 4 kali dan juga mencapai sehingga 20 kali. Jadi untuk kamera 200MP yang tidak menyokong zoom sehingga 50 ke atas ataupun 100 kali juga mengecewakan. Mungkin ini adalah had yang telah ditetapkan pada Dimensity 750 ataupun Realme UI yang masih tidak dioptimasikan dengan kemampuan kamera 200MP. Mod-mod lain seperti mod malam nampak cantik dan memuaskan. Mod auto juga nampak menarik. Tapi macam saya kata tadi, kualiti zoomnya memang agak teruk apabila saya bandingkan dengan peranti pesaing lain seperti Honor 90 dengan kamera 200MP
hasil gambarnya adalah lebih cantik dengan warna yang lebih semula jadi. Kamera peranti ini sekali lagi pada saya mengecewakan, sedangkan Realme sebelum ini telah pun cuba sebaik mungkin untuk memberikan pengalaman penggunaan kamera yang terbaik untuk peranti-peranti mereka. Tapi pada peranti ini mereka telah sedikit downgrade. Jadi saya tak tahu apa yang berlaku, mengharapkan ini hanyalah isu perisian. Baiklah, saya dah cakap mengenai skrin, prestasi, perisian dan juga kamera. Bateri pula bagaimana? Bateri peranti ini adalah 5000 mAh dengan sokongan perisian pantas 100W daripada teknologi SuperVOOC yang sama pada OnePlus 10T sebelum ini. Jadi tiada masalah kalau anda sudah ada peranti OnePlus 10T dan ke atas yang menggunakan perisian 100W, anda boleh mengejas peranti ini tanpa sebarang masalah. Dan bila peranti ini kehabisan bateri, pengejasan daripada 0% hingga 100% mengambil masa sekitar 25 minit sahaja. Memang pantas, memang membantu. Tetapi ketahanan bateri pula mengecewakan kerana sekitar 6 jam SOT saja untuk penggunaan ringan dan 5 jam SOT untuk penggunaan yang berat seperti bermain kamera dan juga bermain permua dalam durasi yang lama. Untuk peranti kelas pertengahan dengan bateri 5000 mAh, sepatutnya seperti kebanyakan peranti-peranti pesaing boleh bertahan sehingga 8 ataupun 9 jam SOT, tapi peranti ini tidak boleh. Jadi masalah ketahanan bateri pada peranti ini saya tidak pasti adakah disebabkan oleh Realme UI yang masih belum dioptimasikan lagi atau juga kerana Dimensity 7050. Akhir sekali saya ingin bercakap mengenai rekaan peranti. Untuk peranti kelas pertengahan, Realme 11 Pro Plus membawakan rekaan pada saya paling unik, paling cantik dan juga paling selesa untuk dikendalikan. Anda lihat saja di belakang. Menggunakan kemasan seakan kulit palsu dan juga tengah-tengah ni ada macam zip, tapi bukan zip. Ini adalah kesan jahitan kerana peranti ini direka oleh pereka Gucci yang mereka kebanyakan produk-produk seperti tas tangan Gucci sendiri. Jadi apabila pegang peranti ini memang rasa premium, memang tidak rasa seperti peranti kelas pertengahan. Bonggol kamera bulat ni bukanlah sesuatu yang baru, kita dah lihat Huawei gunakannya untuk beberapa tahun sebelum ini. Tapi nampak menarik dengan susun atur yang sekata atas, kiri, kanan dan bawah ada label 200 megapiksel. Ada lingkaran berwarna emas di tengah dan satu lagi sensor utama di tengah. Menampakkan peranti ini cukup elegan dan minimalis. Di tangan saya ini adalah warna Sunrise Beach dan ada juga warna Oasis Green seperti ini, yang mana saya rasakan warna ini lebih menarik dan sedap mata memandang berbanding warna ini. Jadi apa kata anda? Adakah ini peranti yang anda patut beli ataupun kekal saja dengan peranti mercu 50 megapiksel yang memang lebih cantik dan terbukti kualitinya? Cuma anda perlu habiskan duit lagi 1500 lah untuk dapatkan pengalaman yang lebih premium, pengalaman yang lebih memuaskan berbanding dengan peranti ini. Jadi itu saja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.